Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah, pada pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat sama-sama kita meneruskan satu program pada malam ini, iaitu kuliah online kita pada malam ini bertepatan dengan sambutan Maulidur Rasul. Alhamdulillah, Allah rezekikan kepada saya pada malam ini untuk beronline bersama muslimin muslimat sekalian di rumah, dan sahabat-sahabat ada 2-3 orang di surau ini. Sama-sama kita meneruskan sesi kita punya ilmu, penerapan ilmu ataupun mendalami ilmu sedikit sebanyak. Moga-moga dengan apa yang sama-sama kita bincang, kita kongsikan pada malam ini, kita mengambil ibrah daripada perbincangan pada malam ini. Ikhwanal muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, berpandukan kepada tajuk ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil ibrah daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertitik tolak daripada tajuk yang diberikan itu, maka kita mesti ada sandarannya. Sandarannya ialah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Kalau mereka yang sudah faham tentang ayat ini, apabila sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, maka jelas pada kita, pada umat Islam, ayat ini menerangkan kepada kita adalah demi sesungguhnya adalah bagi kamu, yang mana umat Nabi Muhammad. Allah tujukan kepada laqad kana lakum, wahai umat Nabi Muhammad, mudah kita faham. Katanya apa dia? Adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan. Uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik. Ini pentirafan ini bukan daripada manusia. Ini daripada Allah Subhanahu wa taala, Khaliq, iaitu yang menciptakan makhluk. Khaliq yang menciptakan alam ini. Allah yang menciptakan alam ini, dia mengiktirafkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala lagi, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Dia ambil contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia terapkan ke dalam kehidupan dia. Untuk apa? Untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak mencari kemegahan, bukan nak mencari nama, bukan nak mencari pangkat. Allah sebut dah, sentiasa mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan lagi, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan balasan baik di akhirat.
Siapa yang dia ambil contoh? Nabi SAW. Maka dalam jati diri dia merupakan satu akidah dan pegangan pada dia tidak goyang. Walaupun orang hina, dia tetap sayang. Walaupun orang tak suka, dia tetap suka. Sebab apa? Berpandukan ayat Quran ini yang menjadi garis panduan kepada orang Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh. Dan pada malam ini kita nak bincang contoh akhlak-akhlak yang ada pada Nabi dan sebahagian yang kita nak bincang tak panjang pada malam ini. Ada 2-3 contoh-contoh akhlak, moga-moga kita dapat terapkan dalam kehidupan kita, yang bercakap khususnya dan yang mendengar umumnya, insya-Allah. Ikhwanal muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kita nak mengikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nak pengharapan keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, jangan lupa wa zakarallaha katsira. Hujung ayat itu sebagai mukaddimah pada malam ini, hujung ayat itu wa zakarallaha katsira, serta ia pula menyebut dan mengingat Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Itu garis panduan yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah terangkan kepada umat Nabi Muhammad, kalau kamu nak ikut contoh, ikutlah contoh yang terbaik. Dan kamu jangan lupa, dalam mengikut contoh adalah untuk nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan yang baik di akhirat. Macam mana Allah bagi garis panduan? Wa zakarallaha katsira. Mesti mengikuti Allah, mesti ingat Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Banyak-banyak tu macam mana banyak-banyak ni? Adakah setakat zikir 33 kali subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar selepas sembahyang 33 kali? Wallahu alam. Banyak-banyak itu wa zakarallaha katsiran, maknanya ibaratnya mata kepala kita ialah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam bentuk ibadat khususiat ataupun dalam bentuk ibadat umumiat. Umumiat ni apa dia? Umumiat kerja-kerja dunia. Kerja dunia ni wa zakarallaha katsira. Jangan anggap kerja dunia itu tak boleh jadi akhirat. Kerja dunia pun boleh jadi akhirat sekiranya wa zakarallaha katsira. Dalam mengurus dunia itu ingat Allah. Dalam mengingati Allah itulah dia akan berada di atas landasan syariat agama Islam. Ikhwanal muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi kita ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan, iaitu untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada diri manusia. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ia mana innama bu'istu liutammima salihal akhlak, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ni diutuskan oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bukan kata dalam istilahnya kita kata beriman kepada Rasul, kenal nama Nabi Muhammad bin Abdullah, kenal nama isteri Nabi, tapi akhlak Nabi tak ikut. Maka itu tidak menggambarkan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan rukun akidah kita sebenarnya. Bukan kata setakat di bibir beriman kepada Rasul setakat di bibir, tapi tidak mengamalkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak sampai kepada kemuncak beriman kepada Rasul. Yang ni perlu ada penegasan pada diri kita. Penegasan pada diri kita ini, Nabi diutuskan, dia kata innama bu'istu liutammima. Aku ni, yakni Nabi semasa dia bersabda, aku ni diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasul untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak manusia ini kalau tidak dipandu dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala,
Kalau tidak dipandu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti kita akan mengikut kehendak hawa nafsu kita. Sudah pasti kita akan mengikut kehendak hawa nafsu kita. Terkadang yang kita suka itu belum tentu selalu saya lafazkan perkataan ini. Yang kita suka itu terkadang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengajar tak boleh langgar itu? Siapa yang mengajar tak boleh buat itu? Nabilah yang mengajar kita. Dan akhlak Nabi itu adalah akhlak yang terbaik. Uswatun hasanah, berpandukan kepada ayat muqaddimah tadi. Ikhwanal muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu ayat Quran menjelaskan kepada kita surah Al-Imran ayat ke-31 kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Aku beriman kepada Allah, tapi yang Nabi suruh tak ikut, tak buat. Yang Nabi suruh jangan bercakap kasar dengan orang, kita bercakap kasar. Yang Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Nabi kata, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, kamu berkatalah perkataan yang baik ataupun kamu diam. Kita tak ikut. Banyaknya mulut kita dengan asbab-asbab yang boleh menjerumuskan kita ke dalam lembah api neraka, wal iyazubillah, minta jauh. Kerana mulut ini, sebab ada pepatah Melayu kata, kerana mulut santan binasa. Saya pun tak faham istilah tu. Sebab mulut santan jadi masam. Wallahu a'lam bissawab. Saya pun tak tahu. Mungkin jatuh masa tengah masak itu air liur jatuh dalam masakan barangkali. Wallahu a'lam bissawab lah, kita tak tahu. Tapi Nabi sebut falyakul khairan aw liyasmut. Nabi ajar mulut kita ini berkatalah yang baik-baik, jika yang sebaliknya baik kamu diamlah. Sebab itu saya secara peribadi ambil langkah banyak berdiam daripada mengeluarkan kenyataan. Dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke, lebih ambil pendekatan falyakul khairan aw liyasmut. Diam itu lebih baik, sebab orang tak tahu kita cakap apa. Diam itu lebih baik, boleh mengelakkan daripada kita melakukan maksiat dan dosa. Baik, ikhwanal muslimin rahimakumullah. Apabila sebut tentang akhlak Nabi, yang kita kata kita nak ambil akhlak Nabi sebagai ibrah ini, kita kena faham dulu dari segi sudut bahasa Arab tu. Sudut bahasa Arab tu apa dia? Akhlak. Akhlak atau khulqu dari bahasa Arab bermaksud perangai. Nabi suruh ikut perangai. Nabi suruh ikut budi. Nabi suruh ikut tabiat. Nabi suruh ikut adab. Adab siapa? Adab dia. Itu akhlak. Kadang-kadang sebut akhlak, setengah orang kalau sebut maksiat dia tak tahu, sebut dosa tahu. Sebab itu kadang kita ni ada masalah juga kan. Jangan lakukan maksiat lah. Oh, Arab bunyi kan. Arabnya bunyi. Jangan buat maksiat. Jangan buat dosa. Sama je dosa dengan maksiat tu, sebab kita ni bahasa Melayu kita ni banyak yang bahasa Arab dimelayukan dan melayukan diarabkan. Orang Melayu mengarabkan dia. Jadi sama-sama kita faham. Apabila sebut akhlak, PA perangai, budi pekerti, tabiat, adab, benda sama. Dia ada pada jasad kita. Akhlak itu ada pada jasad kita. Cara kita berjalan, cara kita bercakap, cara kita buat kerja, cara kita, orang Kelantan panggil bengah kepala. Kadang-kadang air muka kita, selalu saya sebutkan, air muka ni kalau duit banyak dengan tak ada duit, dia beza dah air muka kita ni. Kalau kata duit banyak 2-30 ribu dalam poket ni, oh jalan mendada. Kalau kata duit tak ada dalam poket, monyok muka, air muka tu.
Itu kata PA perangai kita. PA, orang tak tahu pun dalam poket kita ada duit banyak ke duit sikit. Tapi PA perangai kita tu, kalau tidak dipandu dengan akhlak yang diajar oleh Nabi SAW, duit banyak ke, duit sikit ke, tapi kita ada iman. Maknanya rezeki yang aku milik ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada beza cara berjalan. Walaupun duit sikit, walaupun duit banyak, tak ada beza. Sebab apa? Dia tahu itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh tarik bila-bila masa. Itu nak katanya PA perangai, iaitu maknanya akhlak. Ikhwanal muslimin rahimakumullah. Akhlak ini merupakan satu faktor bagi mengukur kesempurnaan iman. Nak ukur sesuatu tahap iman seseorang itu, kita tengok akhlak dia. Sebab Nabi bagi panduan kepada kita. Kalau akhlak tak baik, maka iman dia tu ada masalah. Apa kata Nabi SAW? Akmalul mu'minu imanan ahsanuhum khalqan wa khiyarukum linisaihim khalqan. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlak dia. Kita ambil satu contoh. Sebab Nabi dia, salah satu daripada sifat Nabi SAW, dia bercakap tak meninggikan suara, bukan menggunakan suara yang keras. Salah satu daripada akhlak Nabi SAW. Kalau kita, perangai kita, cara nak bercakap, kalau orang lain 10 orang tu, suara kita yang tinggi sekali, itu ada masalah. Bukan tinggi sebab orang nak suruh kita bercakap, tapi dalam bercakap ramai-ramai tu, kita yang paling hebat sekali. Nabi tak. Itu salah satu. Ikhwanal muslimin rahimakumullah. Jadi pada malam ini, bagaimanakah kita ingin mengecapi akhlak yang terbaik? Dalam erti kata apa? Erti kata lain, akhlak Nabi yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi satu persatu akhlak Nabi dan moga-moga kita dapat contohi. Hari ini saya cadangnya untuk nak dapat 3 akhlak Nabi yang kita akan sama-sama contohi, taladani dan ambil ibrah daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwanal muslimin rahimakumullah. Yang pertama, yang akhlak yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah Nabi ini sikap, salah satu daripada akhlak dia ialah sikap dia sangat pemurah. Sangat pemurah. Yang mana Nabi ini merupakan orang yang sangat pemurah. Setiap hari baginda akan memastikan harta yang dimilikinya itu akan didermakan kepada fakir miskin. Kita buat tak? Apabila sebut tentang ini, kita kena tanya kita ada buat tak? Saya hari ni saya surrender, ngaku terus terang, tak buat lagi hari ni. Tak sama Nabi sungguh kita. Tapi kita dapat bias-bias pun tak apa dah. Tak boleh sekali sehari. Kalau kata masa ada Jumaat hari tu, seminggu sekali. Kalau ada kata sekarang ni kalau kita nak sedekah online, boleh sedekah online. Dekat skrin pun ada dah tu. Nak sedekah dekat surau. Sebab surau sekarang ni pun dah buat satu program untuk membantu yang mana terjejah dengan sebab pandemik ini pun kita dah buat. Mana nak bantu, nak sedekah secara online pun boleh. Banyak cadangan. Kita boleh beri kalau kita nak bagi. Tapi Nabi SAW, sikap pemurah dia itu, Nabi pastikan setiap hari harta yang dia miliki itu disedekahkan kepada orang miskin. Allahu Akbar, Ya Rabbi, Ya Karim. Jauh sangat kita kan? Jauh sangat kita untuk nak sampai kepada tahap itu. Tapi kepada mereka yang dah berjaya untuk sampai kepada tahap itu, alhamdulillah wa syukurillah. Syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan pertolongan daripada Allah,
Kita lama dah duk niat nak sedekah ikut macam Nabi ni, tapi Allah tak izin lagi. Duk niat lah. Sekali Maulidur Rasul cerita tentang pemurah, serah nak buat. Tengah kuliah ni rasa nak buat. Balik ni nak buat terus rasanya. Tapi keazaman itu dengan kena minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tu siapa? Iblis dan syaitan tak akan bagi peluang pada kita untuk nak buat kebaikan maupun dosa. Tak bagi peluang kepada kita. Dia suruh kita buat dosa je. Buat dosa dia biarkan kepada kita. Nak buat pahala, dia tak bagi can. Minta tolong dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, berazam dah aku tahu ini dengan kuliah ustaz pada malam ini aku nak, dan ustaz sendiri pun dah bercita-cita berazam untuk nak sedia sebagai pemurah. Sikit cara sikit, banyak cara banyak. Sebab Nabi SAW itulah Nabi. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Rezeki yang kita perolehi daripada pekerjaan yang dilakukan oleh baginda itu hanyalah sekadar untuk keperluan saja. Ini kena atas batas hidup saya sendirilah. Kita ni bukan keperluan dah kan? Lebih daripada keperluan. Kalau boleh, nak lebih daripada orang. Allahu Akbar, ya Rabbi ya Karim. Terkadang kita ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta yang banyak, dengan gaji yang besar. Kita diuji. Tapi Nabi SAW dia ajar kepada kita, ambil sekadar keperluan je lah. Nabi ajar. Sebab itu Nabi SAW daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, apa kata Nabi SAW? Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yulqahu Jibril wa kana Jibril yulqahu kullu lailah min Ramadan. Fayudarisuhu al-Quran fali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yulqa Jibril bil khairi minar rih al-mursalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diceritakan oleh Ibnu Abbas, dia kata apa? Rasulullah pada manusia yang paling pemurah dan lebih pemurah lagi apabila bulan Ramadan. Ini sifat Rasulullah. Bulan Ramadan dia gandakan. Ketika Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam di bulan Ramadan untuk bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril menemuinya, baginda sangat pemurah melakukan kebajikan melebihi angin yang menghembus. Allah laju. Kalau kita bulan Ramadan kan, nak cari tempat aircon yang menghembus, tak nak duduk jauh-jauh tempat panas, tapi poket kemuk. Masalah pada kita. Kita pergi mana-mana, tak kata kat orang lain, kata diri sendiri. Saya kata pada diri saya. Apabila pergi masjid, pergi rumah Allah pada bulan Ramadan yang lalu, dulu, kita nak cari tempat kipas, angin yang menghembus. Sebab hadis ini menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumpama pemurahnya dia, ibarat lajunya rezeki dia itu dikongsikan kepada orang lain. Kita beza, kita cari tempat angin yang menghembus untuk menyejukkan badan kita, untuk rasa keselesaan. Jauh beza kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apabila bercerita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercerita tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena buat macam mana? Kita kena, aku bila nak buat macam ni? Ya Allah, tolonglah ya Allah. Macam tu. Kalau yang dah buat, minta tolong dengan ya Allah, kekalkanlah aku dalam situasi tersebut ya Allah. Itu yang kita nak. Ikhwanul muslimin muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apabila sebut tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, saya rasa jadi takut. Takut macam mana?
Kata Nabi SAW, yang mafhumnya apa dia? Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Satu. Dekat dengan manusia. Dua. Dan jauh daripada api neraka. Tiga. Kata Nabi SAW, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Nak dekat dengan Allah, jadi mesti ada sifat pemurah. Kalau kedekut, jangan mimpi. Yang kedua, nak dekat dengan manusia supaya manusia itu kita ini dikasihi oleh jiran tetangga, dikasihi oleh kawan kerabat, dikasihi oleh adik beradik. Kita ini mesti pemurah. Jangan pemurah dengan orang-orang tertentu saja, tak boleh. Pemurah ini dia tak mengenal darjat, pangkat dan sesiapa. Pemurah ini dia melihat yang patut dibagi, dia bagi. Yang patut ditolong, dia tolong. Dia tak kira ini waris kita ke kaum kerabat kita. Betul, ada hadis maknanya sedekah kepada kaum kerabat lebih aula. Tetapi dalam konteks ini kita nak jadi, yang Nabi kata, pemurah itu orang yang dekat pada Allah. Kita nak jadi, kita ini hamba yang pemurah. Nak dekat dengan Allah, jadilah pemurah. Sebab apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya orang yang bodoh, wala jahilu, orang yang bodoh tetapi pemurah, ahabbu ilallah azza wa jalla min alim bakhil. Oh, ni kena atas hidung sendiri. Nabi kata sesungguhnya orang yang bodoh tetapi pemurah sifat dia, akhlaknya sangat pemurah, itu lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang alim, ahli abid, ahli ilmu tetapi sifatnya sangat bakhil. Wal iyazubillah, minta jauh daripada kita semua, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Sebab apabila Allah cinta pada kita, sudah pasti kita akan dirahmati, diberkati dunia dan akhirat. Ini adalah salah satu daripada akhlak Nabi yang perlu kita contohi, iaitu pemurah. Dan tuan muslimin muslimat, di skrin itu dah ada dah nombor akaun. Boleh nak bagi, sebab kita surau sekarang ini buat satu tabung untuk nak menginfak kepada sahabat-sahabat yang terkesan dengan pandemik pada hari ini. Ikhwanul muslimin muslimat rahimakumullah. Akhlak yang kedua yang saya nak bincangkan pada malam ini, yang sangat penting pada kita semua, ialah Nabi SAW ini sangat menjaga tutur kata. Mulut kita ni, mulut kita yang punya lidah ini sangat menjaga tutur kata. Itu Nabi. Ketika berbicara, baginda menggunakan ayat-ayat yang ringkas, padat, lengkap dan mudah dipahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Saya mohon moga-moga apa yang saya sebut ni sahabat-sahabat fahamlah. Maknanya tak keluar dah bahasa budunya. Kalau keluar bahasa budu tu mungkin pendengar sekarang tak fahamlah. Mana nak suruh fahamlah tu jadi bahasa KL orang kata. Baik. Selain itu, baginda juga tidak akan bercakap melainkan perkara yang penting dan terdapat keperluan. Ini yang Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan al yasmu, yang hadis saya bacakan awal tadi. Ini yang Nabi sebut. Baginda tidak akan meninggikan suara melainkan menyatakan hal yang benar, dan apabila ia berkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang bertanyakan sesuatu padanya, baginda akan menjawab segala persoalan tersebut dengan jawapan dan nasihat yang mudah diterima dan tidak menyinggung hati. Ni menjaga tutur kata walaupun nak berdakwah. Saya ada satu kisah Nabi SAW, dan saya rasa kisah ini semua orang tahu. Kisah Nabi SAW yang mana Nabi bersama sahabat berada di Masjid An-Nabawi. Tiba-tiba datang seorang badui
Arab Badui kencing dalam masjid Nabi. Semua tahu. Mafhum daripada hadis itu mudah kita faham. Mafhum daripada hadis itu, sahabat bangkit nak pergi halang, nak pergi marah lah, mudah ceritanya. Sebab kita faham, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Cegah perkara yang keji dan mungkar dan melakukan perkara, suruh kepada perkara yang ma'ruf. Betul sahabat nak pergi tegur Badui tadi. Nabi SAW kata, tunggu, biar dia selesai dulu hajat. Selepas selesai hajat, Rasulullah SAW pergi jumpa dengan Arab Badui tersebut. Mudah difahami, ada 4 perkara yang kita dapat ibrah daripada kisah tadi. Yang pertama, hukum bahawasanya larangan kencing dan membuat kotoran di dalam masjid. Yang kita nampak cerita Badui. Daripada hadis Nabi SAW tadi dapat kita fahami hukum larangan kencing dan membuat kekotoran dalam masjid. Kan kita terbiak, ramai yang terbiak. Saya ingat dulu masa budak-budak dulu pun gitu juga. Masuk masjid sambil duk dengar ketebah, duk kutih kulit kaki. Itu mah nampak kecil je, tapi sebenarnya ialah salah satu kita nak mengotorkan masjid. Larangan daripada hadis Nabi SAW dapat dipahami bahawanya perlu dijaga kebersihan dan kesucian masjid itu. Satu, ibrah daripada kisah tadi. Yang pertama, sebab apa? Masjid ini tempat untuk nak mengingati Allah, tempat melaksanakan solat, tempat baca Quran, tempat majlis ilmu. Selain daripada tu, tempat mengumpat bukan masjid. Kalau nak datang rumah Allah, jadikan rumah Allah ini ialah tempat untuk menuntut ilmu, tempat beribadah, tempat bermusyawarah, bukan tempat hasad, bukan tempat dikir, bukan tempat mengandu domba, bukan. Sebab kita masuk pintu tu, selalu saya sebut masuk pintu, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukan pintu masjid. Sebenarnya kita kena mula daripada pintu masjid lagi. Ya Allah, bukalah pintu rahmat-Mu, Ya Allah. Ibrah yang pertama. Yang kedua, menunjukkan air kencing manusia adalah suatu yang kotor dan cara menyucikan dengan membersihkannya menggunakan air. Itu Nabi nak ajar pada sahabat. Kita pun tahu, kita orang Islam ini selagi mana ada air, kita istinja dengan air. Kecuali darurat. Apabila tak ada air, kita istinja lah dengan apa yang keras dan sebagainya. Kita dah belajar itu dalam hukum fiqh. Tetapi yang ketiga ini, ibrah yang ketiga ini menunjukkan akhlak dan kebijaksanaan Nabi SAW menangani orang yang jahil. Macam mana Nabi SAW? Nabi tegur dengan lemah lembut. Selesaikan hajat dia dulu. Selesai hajat, Nabi kata, satu persatu ini adalah satu kesalahan, membuat kotoran di masjid. Tapi Nabi tak marah. Sahabat geram dah, kenapa kencing dalam masjid? Nabi tak marah. Nabi ajar. Sebab apa? Orang yang jahil ni memang perlu dinasihati. Dan kebanyakannya yang jahil, dia panggil apa? Dalam istilah bahasa Kelantan, jahil tukir kan. Jahil, dah lah jahil tukir. Tukir ni maknanya dia pekak telinga pula tu. Dia pekak telinga, tak nak dengar. Itu jadi masalah pada masyarakat kita. Jahil saja tapi nak terima nasihat, nak terima teguran tak apa. Kalau jenis tukir ni, tak nak terima teguran, tak nak terima nasihat, dia je betul. Itu jadi masalah tu. Nabi ajar kepada kita, pada orang yang jahil, kalau kata dia tu
Jahil sangat dah, tak payah gaduh-gaduh lah dengan dia, biarlah dia dengan kejahilan dia. Tak perlu. Sebab itu kita selalu dengarkan Imam Syafi'i, dia kata aku boleh berhujah dengan orang yang berilmu 100 orang, tapi dengan orang yang jahil aku mengaku kalah walaupun seorang. Itu Imam Syafi'i. Sebab itu kita dalam menjaga tutur kata ini, selalu saya sebut ayat Quran, ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ingat ayat hadis Nabi ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang keluar daripada mulut kita ni kata-kata yang baik-baik. Kalau tidak, nak duduk diam je lah. Saya sebagai ustaz yang baca khutbah, saya pernah ditegur dengan, kenapa ustaz baca khutbah macam tu? Pernah ditegur. Tapi saya berpandangan, pendapat dia itu belum tentu boleh diterima oleh masyarakat lain. Sebab seorang je yang tegur, hak lain tak tegur pun. Maknanya yang ramai itu adalah faham apa yang saya cakap. Itu contoh, tak berlaku kat sini, tapi pernah ditegur lah. Itu situasi. Maknanya kepahaman apa yang disebut itu belum tentu orang faham apa yang kita nak sampaikan. Tapi kita minta pertolongan daripada Allah supaya Allah fahamkan mereka. Sebab itu pada permulaan muqaddimah ceramah ke, muqaddimah kuliah ke, selalu saya baca doa, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita minta tolong dengan Allah supaya apa yang kita sampaikan itu dipahami oleh masyarakat dan pendengar, insya-Allah. Ikhwanal muslimin rahimakumullah. Dan yang keempat daripada kisah orang Badui kencing itu ialah jangan menolak kemudaratan yang lebih besar dengan memilih yang lebih ringan di antara keduanya. Ceritanya Nabi larang daripada sahabat menahan orang Yahudi, orang Badui sedang kencing itu. Sebab Nabi tahu kalau kata kencing, yang setengah kencing itu ditahan akan memberi mudarat. Satu mudarat najis kena pada kain. Satu mudarat mungkin pada kesihatan. Satu mudarat jadi lebih besar dia punya kawasan najis. Itu adalah maknanya Nabi sebelum membuat sesuatu perkara itu, Nabi buat contoh, ingat lepas ni. Macam tu. Ibaratnya cakap kepada sahabat, ingat lepas ni, kalau nak menolak mudarat, tahu Yahudi Arab Badui itu sedang buat kemungkaran, tahu sedang buat salah, tapi cara nak tegur, jangan sampai mudarat itu lebih besar daripada mudarat yang awal itu. 4 perkara pokok ini dalam menguruskan kehidupan dan menguruskan akhlak kita kena beringat. Sebab itu dalam menjaga kata-kata yang keluar daripada mulut kita ini, kita kena beringat. Kita nampak pada kita maslahah, rupa-rupanya mafsadah. Kita rasa kita terang itu adalah untuk maslahah, tapi rupa-rupanya mafsadah, iaitu kerosakan. Waliyazubillah, minta jauh. Sebab itu kena minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan dan situasi, mesti minta tolong dengan Allah dan minta dijauhkan daripada hasutan iblis. Ni mulut ni bahaya. Mulut ni bahaya. Sebab itu kena jaga kata-kata. Ada orang kata, sampai jugalah kat telinga saya bahawasanya, ustaz ni duk baca kitab orang je, ustaz tak tulis sendiri ke kitab? Ada juga. Tapi kalau kata ikut nafsu amarah, dia jadi rasa nak suruh tulis buku sendiri pula. Kita ni tak sampai darjat. Saya mengaku pada diri saya ini, saya tak mampu untuk menulis. Setengah orang itu, kita ini manusia ini dibagi sesuatu kelebihan ataupun dibagi sesuatu kekurangan pada kita. Ada orang boleh menulis, tak boleh bercakap depan. Ada orang boleh bercakap, tak boleh menulis.
Ada orang tak boleh menulis, tak boleh bercakap, duduk je boleh dengar. Ada juga. Itu keistimewaan masing-masing. Itu situasi tu. Maknanya kita jangan jadi perimbangan. Maknanya jadi dia ni ustaz boleh menulis, boleh berceramah, boleh jadi konsultan. Jangan bandingkan. Jangan jadi satu percakapan, panggil buah kosong lah. Situasi itu. Tapi saya mengaku, saya ini adalah hamba Allah yang sangat dhaif, yang banyak dosa, yang banyak maksiat. Cuma perkongsian ini moga-moga kita dapat ibrah, dapat satu pengajaran untuk kita bersama. Moga-moga dengan apa yang kita lakukan ini menjadi titik tolak kepada Allah. Allah lihat kita dalam bentuknya ialah Allah lihat dalam bentuk rahmah dan kasih sayang daripada Dia. Itu je. Saya bercita-cita itu saja. Moga kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Dia dalam apa jua keadaan. Sebab itu minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu minta doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu sebenarnya bukan biasa-biasa, itu adalah akidah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Menjadi dalil kepada ahli sunnah wal jamaah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia mesti percaya, mesti ada perimbangan, nak baik dunia dan nak baik akhirat. Kalau dia cari dunia semata-mata, akhirat dia tak peduli, itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu dalam pengharapan doa itu yang kita nak. Jadi rasanya dah panjang lebar dah pada malam ini. Sebagai akhir pada malam ini, saya nak baca satu ayat Quran. Moga-moga jadi panduan untuk kita semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa? May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka janganlah engkau berduka cita, wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutusmu untuk mengawal dan memelihara mereka daripada melakukan kesalahan. Tugas kita ialah menyampai. Tugas kita adalah berdakwah. Orang nak ikut, orang makin benci pada kita, itu bukan kerja kita. Tugas pengerusi surau, tegur ahli Jumaat, nasihat ahli Jumaat, orang nak pakai ke, orang tak nak pakai ke, itu bukan kerja kita. Tugas kita adalah berdakwah untuk masyarakat. Itu tugas kita. Sebab itu untuk taat kepada Allah, syaratnya mestilah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah dikira taat kepada Allah. Tidak boleh kita mengaku taat kepada Allah tetapi kita tidak peduli dan tidak ambil tahu apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Mengaku mencintai Nabi tapi tidak ikut akhlak Nabi. Mengaku beriman kepada Nabi tapi tidak mengikut segala contoh yang Nabi larang kita buat. Nabi suruh kita tak buat. Itu bukan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu ingin dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka kamu kena ikut aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila kamu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Moga-moga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai Nabi dan bercita-cita untuk mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sama-samalah kita semarakkan akhlak-akhlak Nabi yang kita belajar daripada ustaz lain ke, daripada buku-buku ke, maknanya belajar dan bercita-cita untuk mengamalkan dalam kehidupan harian kita. Sekadar itu untuk malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang, yang lemah dan yang salah daripada perkataan saya yang keluar pada malam ini, itu adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.